Okey, Assalamualaikum pelajar-pelajar. Hari ini kita akan sambung bab 2.1.4 iaitu kesihatan dan keselamatan penternakan poultry. Ternakan yang sihat dan berkualiti mempunyai ketahanan melawan penyakit. Program kesihatan yang dilakukan sebagai langkah biosecurity untuk mencegah serangan penyakit dan mengawal penyakit daripada merebak. Langkah-langkah yang perlu dilakukan setelah ternakan diserang penyakit seperti penakaian, iaitu mengasingkan ternakan. Penakaian tu lebih kurang macam kuarantin. Tapi penakaian ni dah pasti haiwan tersebut ada penyakit. Baru kita asingkan kaedah penakaian. Kemudian penghapusan ternakan yang mati, kawalan vektor dan rawatan umum. Okay, kita ada 6 langkah pengurusan kesihatan ternakan iaitu disinfektan, iaitu pembasmian kuman, pelupusan sisa ladang, kawalan makhluk perosak, tempat simpanan peralatan, tumbuhan dan pokok, kawalan bau, habuk dan pencemaran bunyi. Langkah pengurusan kesihatan ternakan yang pertama iaitu disinfektan, maksudnya pembasmian kuman. Reban dan alatan yang digunakan dalam reban itulah perlu dinyah kumankan dahulu setiap pusingan sebelum dimasukkan ayam yang baru untuk mengelakkan penyakit yang berjangkit ke apa kan. Okey, yang kedua adalah pelupusan sisa ladang. Sisa ladang macam bangkai, sarap dan sampah kena dilupuskan guna kaedah tertentulah. Kalau macam sampah ke apa ke dibakar dalam incinerator. Incinerator ni adalah mesin yang digunakan untuk membakar sisa ladang tanpa asap, tanpa membebaskan asap. Ataupun sampah sarap itu semua ditanam untuk elakkan pencemaran udara. Langkah pengurusan kesihatan yang seterusnya adalah kawalan makhluk perosak. Siapa makhluk perosak ni? Makhluk perosak ni lalat, tikus. Kenapa kita kena kawal dia? Untuk elak penyakit berjangkit lah. Okey, kita kena sediakan dokumen kawalan dan melaksanakan langkah yang sesuai terhadap makhluk perosak yang tadi saya sebut tadi, lalat dan tikus. Lepas tu langkah seterusnya tempat simpanan peralatan. Tempat simpanan makan dan peralatan perlulah sentiasa dalam keadaan baik, bersih dan tidak dimasuki burung atau tikus. Kita takut burung atau tikus ni bawa penyakit. Seterusnya, tumbuhan dan pokok. Okey, kalau ada pokok besar, pokok renek, belukar atau rumput, kenalah sentiasa diselenggara untuk elakkan jadi habitat kepada burung, tikus ataupun haiwan liar untuk bersarang. Ular boleh jadi kan. Okay. Kemudian yang keenam, kawalan bau, habuk dan pencemaran bunyi. Kawalan pencemaran ni adalah untuk pastikan tahap bau yang dihasilkan oleh ternakan kita, tinja ternakan kita tak ganggu kesejahteraan penduduk di sekitarnya. Okey, kita masuk ke keselamatan. Keselamatan ladang ternakan perlu diurus dengan baik untuk memastikan hasil ladang yang optimum dan terhindar daripada sebarang masalah di kawasan ladang. Langkah biosecurity yang kita kena amalkan untuk keselamatan adalah sediakan dokumen bertulis mengikut garis panduan dan SOP. SOP ni apa? Standard Operating Procedure lah bahasa orang putihnya. Kemudian sediakan prasarana biosecurity yang lengkap. Contohnya pagar dengan chain link, ada sistem kawalan pintu masuk. Dekat pintu masuk dia kena ada apa? Disinfektan. Okey, untuk tayar kenderaan ataupun pencelup kaki. Okay, hanya satu laluan macam saya cakap tadi. Kemudian peraturan biosecurity kena diletakkan untuk perhatian orang ramai termasuklah pekerja-pekerja juga. Sumber bekalan anak ternakan juga perlu diketahui.
status penyakitnya dan diiktiraf oleh SOT. SOT ni apa? SOT ni adalah skim akreditasi ladang ternakan. Pengawalan penyakit ayam. Selalunya ayam pedaging lah yang mudah dijangkiti penyakit nak dibandingkan dengan ayam penelur, ayam kampung dan puyuh. Okey, risiko dia akan menyebabkan kerugian sebabkan kematian ternakan, tumbesaran terjejas, kos rawatan meningkat, kawalan dia kena optimumkan, menurunkan kualiti ternakan dan kehilangan pasaran untuk ternakan ni dipasarkan. Okey, tujuan pengawalan penyakit ayam adalah untuk memantau status penyakit secara berjadual dan memastikan ladang bebas penyakit. Okey, penyakit-penyakit ayam ni penyakit zoonotik iaitu highly pathogenic avian influenza, vancomycin resistant enterococci, infectious bronchitis. Kalau penyakit bawaan makanan pula salmonellosis, E. coli 157, Campylobacter dan Listeria monocytogenes. Pengawalan penyakit puyuh. Puyuh ni tidak perlukan kawasan yang luas untuk kita ternak dia. Reban puyuh ni kenalah dibersihkan sekurang-kurangnya 3 hari sekali. Okey, kalau macam ada sarap kotor, bangkai, kalau ada puyuh yang mati, kena kutip buang setiap hari. Jangan biar 2 hari, 3 hari baru nak buang kan. Okey, kalau ada penyakit berjangkit, kena dapatkan nasihat daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Okey, penyakit yang selalu puyuh ada ni adalah ulcerative enteritis, quail bronchitis, pulorum, coryza, Newcastle disease, NCD. Pemberian, pelalian dan vaksin kepada puyuh ni sama je dekat edah dia dengan peternakan ayam. Jadi pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 108 untuk tengok jadual contoh pemberian vaksin ternakan bagi ayam dan puyuh. Okey, sekian kelas untuk hari ini. Terima kasih.